membawakan doa waktu kita bangkit di antara dua sujud, Rabbighfirli. Kalau tuan-tuan baca betul-betul waktu tu kan, semayang ni tuan-tuan dia kena hayati. Pasal itulah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang duk mengarang kitab Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, dia kata waktu kita nak semayang, kalau kita nak dapat khusyuk, iaitulah kita hudurul qalbi, kita menghadirkan hati kita, kita faham betul-betul apa yang kita baca dan kita hayati benda yang kita baca, barulah dia akan main rasa khusyuk tu. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya amin, Allahumma ya amin, Allahumma amin. Yang saya muliakan, lagi saya hormati Ayahanda Tuan Pengerusi Surau At-Taqwa, merangkap Imam 1 Surau At-Taqwa, Ashabul Fadilah, barisan imam, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, para alim ulama, tuan-tuan guru, para habaib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dalam ramai-ramai manusia. Tuhan pilih untuk diberikan kebaikan, Tuhan pilih untuk diberikan keberkatan dalam umur kita, seperti mana yang telah disebutkan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada dia kebaikan, Tuhan nak berkati umur dia, Tuhan nak memberikan kepada dia barakah dalam kehidupan dia, maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia dalam soal-soal agama. Macam mana cara Allah Taala fahamkan kita dalam soal agama? Iaitulah Allah Taala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah supaya kita boleh mai dalam majlis-majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ini, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tahu, dia merupakan suatu tempat yang amat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah Nabi sebut majlis ilmu ini sebagai taman-taman syurga ataupun raudhah. Raudhah ni taman, raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Yang ni merupakan tamsilan, merupakan perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi, dan benda ni dia ada hubung kait warid ataupun dia ada hubung kait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan, siapa yang keluar berjalan daripada rumah dia, dia keluar mai ke surau, daripada mana-mana tempat dia keluar mai ke majlis-majlis ilmu, Nabi kata sahalallah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia ilal jannah, iaitulah dalam perjalanan menuju ke syurga, Tuhan akan mempermudahkan. Maknanya dia itu di antara calon-calon yang akan menjadi, yang akan menghuni syurga.
Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk tak bagi kat saya, jadi ikut dan saya nak cakap apa pun. Dan pada hari ini kita tahu hari ini bersamaan dengan 16 Februari tu ya. 16 Februari kalau ikut dalam bulan Rejab dia itu adalah 13 Rejab 1443 Hijrah. Sedap tak sedap tuan-tuan sekalian? Ada orang yang tak sedap kata bulan ni dah masuk bulan Rejab, pasal dia duduk kelang kabut dengan bulan orang putih. Kita belah Kedah ni kita panggil bulan orang putih. Hak mai bulan Islam ni kita kata bulan orang Melayu. Sejak bila orang Melayu ada bulan? Kan tu persoalan dia tu. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Ada di kalangan kita ni yang tak sedap kata Rejab dah masuk dah. Kalau tu imam tak baca tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, selalunya doa ni kita akan dengar dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban. Lepas tu bulan Ramadan tak bunyi dah lah, sebab dah sampai dah kepada dia. Kan Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fi Rajab, dalam bulan Rejab, wa Sya'ban, dalam bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, yang tu doa tu pun sekali kalau ada masa kita huraikan sikit. Sebenarnya dia ada tambahan lagi daripada doa tu. Kan dia bukan habis dekat tu aja. Pasal kalau kita baca habis dekat tu ya, seolah-olah macam kita minta Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan, lepas tu Tuhan tinggal ikut hang nak buat macam mana pun. Kan sebab wa balighna Ramadan, sampaikan kepada kami bulan Ramadan. Habis tu ikut dan kita ya. Tu yang kita main dalam bulan Ramadan tu, dia jadi caca merba apa semua tu. Kan dia ada main semangat 10 hari awal, lepas tu 10 hari yang kedua tu dia mula main duk turun dah graf apa nama tenaga kita. Main 10 hari yang ketiga tak tahu ruyuk pas ke mana. Kan? Jadi orang keluar pun kita rasa lagu takut. Waktu tarawih tu kita takut nak keluar. Pasal orang tengok dia ni tak pergi masjid ke, tak pergi surau ke. Kan ada jadi macam tu tuan-tuan sekalian. Baik. Pasal apa yang kita tak sedar? Rejab ni sudah kita berada dalam bulan Rejab. Sedang tak sedang dah 13 hari dah tuan-tuan sekalian kita berada dalam bulan Rejab ni. Pasal apa? Pasal kita lah ni duk kelang kabut dengan SOP tak habis-habis lagi. Betul tak? Lepas tu duk kelang kabut dengan apa nama virus lah, COVID. Mula kita dengar COVID. Lepas tu duk usat kita dengar anak dia pula kata Delta pula, varian Delta pula. Lepas tu kita dengar kata cucu dia pula Omicron pula, kan? Jadi duk kelang kabut macam tu. Tu satu. Lepas tu duk kelang kabut, duk kata kat menteri pun kelang kabut juga. Betul tak? Kira duk kata kat menteri, tak betul ya. Lah ni pun duk kelang kabut dengan PRN Johor lah, macam mana apa cerita ni kan. Duk tengok selalu dan macam-macam lagi lah. Jadi benda ni tuan-tuan sekalian, apa pun nak jadi di negara kita ni, kita selaku rakyat marhain ni, siapa pun naik lebih kurang tu ya. Kan dia macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan setuju dengan saya ni kan. Siapa pun naik lagu tu tuan sekalian. Kita pun beli beras macam tu ya. Kan balik pun orang tolong masak yang tu aja. Beras kita beli, depa tolong masak. Macam itulah siapa naik pun. Tetapi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak kena faham. Walaupun kita rakyat marhain, walaupun kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bawah ni, kita ada kekuatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Apa dia kekuatan dia? Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Nabi kata kekuatan kita, senjata kita adalah doa. Nabi kata doa tu senjata kita. Apa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma walli umurana khiyarana. Ni tuan-tuan pernah dengar doa ni. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Doa ni kalau kita baca, kita faham makna dia. Saya cukup seronok di surah At-Taqwa ni pasal apa? Pasal tu imam dia baca dalam bahasa Melayu. Kurang-kurang tuan-tuan tak ada alasan untuk tuan-tuan tidak mengaminkan doa tu imam. Selalunya bila baca dalam bahasa Arab ni orang tak amin belakang. Kata pasal bang tak amin? Orang belagak sangat ke? Dah aku pun tak faham tu imam baca apa? Nampak. Jadi bila Tok Imam baca doa Melayu, tuan-tuan tak amin, maknanya siapa yang belagak lah ni? Tuan-tuan faham Tok Imam duk baca doa Melayu apa semua? Oh, dengar doa tu. Cuma nak amin tak amin tu atas kita, tuan-tuan sekalian. Betul tak? Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duk sebut, Nabi kata ketika mana kita mengaminkan ataupun idza ammana al-imam, ketika mana kita dengar imam dia baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan?
Lepas tu kita sambut apa? Amin. Kita sambut amin, tuan-tuan sekalian. Pasal apa Nabi suruh sebut sambut amin tu? Pasal apa? Kerana Nabi kata kalaulah bertepatan dengan amin kamu itu disebut juga oleh malaikat, maka Allah Ta'ala akan memustajabkan doa kamu. Tuan-tuan, dalam satu hari Allah Ta'ala bagi satu tempat, satu waktu yang mustajabnya doa dalam satu hari. Dan benda ni menjadi ikhtilaf ataupun menjadi perbezaan di kalangan para ulama. Ulama dia cari macam-macam lah. Antara dia bila waktu-waktu yang mustajabnya doa, ketika mana, ini pandangan ulama lah. Ada ulama sebut ketika mana sebelum nak terbenamnya matahari waktu maghrib dah. Waktu tu kita tengok dalam 2-3 minit lagi nak masuk matahari kan, waktu tu berdoa kerana di saat itu mustajabnya doa kan. Jadi ada ulama sebut, ulama kata antara mustajabnya doa dalam satu hari itu adalah ketika mana lepas pada waktu subuh, itu mustajabnya doa kan. Cuma mai ulama yang lain dia agak apa nama dia detail sikit. Dia kata apa? Dia kata tempat mustajabnya doa adalah selepas daripada kita melakukan kebaikan. Pasal itu bila kita lepas buat baik, kita berdoa. Jadi ulama susun pada kita lepas sembahyang, tuan-tuan sekalian, maknanya lepas sembahyang kita buat baik, kita buat jahat. Kita buat baik kan, bila kita buat baik berdoa kepada Allah. Lepas kita baca Quran, kita diajarkan dengan Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. Maknanya lepas buat kebaikan berdoa kepada Allah. Apa saja kebaikan yang tuan-tuan buat, lepas daripada tu berdoa kepada Allah. Benda ni jangan lupa. Tuan-tuan main malam ni duduk dalam majlis ilmu, bagus tak bagus majlis ilmu tuan-tuan sekalian? Bagus. Jadi bila duduk dalam majlis ilmu, sekali habis-habis keluar pergi bilik air ke ataupun keluar nak balik rumah, berdoa kepada Allah. Pasal apa? Pasal kita tengah buat kebaikan. Dan perkara inilah yang kita amalkan ketika mana tuan sekalian? Waktu orang baru balik daripada umrah ataupun baru balik daripada haji. Betul tak betul? Mereka baru balik daripada umrah, balik daripada haji, jumpa kita kata apa? Hang jangan bercakap lagi, hang tolong doa mai kat aku Ustaz. Nampak doa tu kan? Dia pun berdoa mai kat kita apa semua. Pasal apa? Pasal dia baru lepas buat benda baik. Boleh faham tak sekalian? Ni dia balik-balik mai telefon dah, yang Zam-Zam kacang cerdik dah kah? Tanya, lu tu dia tak hampir pekan Rabu lah beli sana belunggu. Kan? Padahal hak tu jugalah hak yang depa bawa, hak orang-orang India bawa pergi jual di Mekah, bawa balik mai. Hak tu lah tuan sekalian. Allahu Rabbi tabarakallah. Jadi lepas daripada sembahyang berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, dalam doa yang saya bacakan tadi, apa maksud dia? Allahumma walli umurana khiyarana. Kita dengar tadi doa ni. Ya Allah, wali ni maksud apa? Wali ya. Wali ni apa? Wali orang yang ada wilayah. Wilayah ni maksud dia kekuasaan. Ya Allah, berikan ataupun serahkan kekuasaan umurana, pekerjaan kami, urusan kami atas dunia ni ataupun urusan negara kami, khiyarana. Asal ada perkataan khair. Khair maksud apa? Baik. Maknanya ya Allah, kami serahkan urusan kami ini kepada orang yang baik di kalangan kami. Kalau nak jadikan mereka ni pemimpin, jadikan mereka pemimpin yang baik di kalangan kami. Wala tuwalli umurana syirarana. Janganlah kamu angkat ataupun kamu jadikan orang-orang yang akan menguruskan urusan kami adalah orang yang syirarana. Syirarana asal daripada perkataan syarrun. Syarrun makna apa? Jahat. Syirarana, janganlah kamu lantik orang di kalangan kami yang menguruskan urusan kami adalah orang yang paling jahat di kalangan kami. Nampak tuan sekalian? Lepas tu, wala tusallit alaina, dan janganlah engkau berikan kuasa kepada orang-orang yang man la yakhafuka, orang yang ketika mana dia dapat kuasa, dia tidak ada perasaan yakhaf, khaufun, takut. Bila dapat kuasa, sepatutnya dia lagi takut. Pasal ni jawatan. Bila dia dapat satu-satu jawatan, dapat satu-satu amanah, dia lagi takut. Pasal apa? Kalau aku tak boleh buat nanti, jenuh aku nak kena merangkak atas padang mahsyar, jenuh aku nak kena menjawab lagi banyak, jenuh aku nak kena selesaikan tanggungjawab aku depan Tuhan. Jadi kita minta kepada Allah, wala tusallit, ya Allah, janganlah engkau serahkan kepada kami ini pemimpin-pemimpin yang la yakhafuka, yang tak takut kepada kamu. Bila tak takut kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, agak-agak dia nak peduli kah yang kata rakyat marhain ni? Jadi bukan drama politik malam ni. Doa, nak abang kata doa. Saya tuan-tuan kata pandai ustaz duk ulas doa pak politik pula.
Tak, bukan yang tu. Ini doa. Lepas tu, wala yarhamna, dan juga janganlah engkau lantik orang yang menguruskan urusan kami adalah orang yang la yarhamna. Yarhamna ni asal perkataan rahim, yang belah kesian kepada kami. Jangan angkat orang-orang yang uruskan urusan kami, orang-orang yang tak kesian langsung kat kami. Tak kesian tu jahanam kita ni. Dia bukan kira apa tuan sekalian, dia kira nak bagi kita duk ikat perut, dia kira duk makan sampai tak habis-habis. Dia duk kira kita yang nak kena ikut SOP, tiba-tiba depa tak ikut SOP. Saya cerita bukan negara Malaysia, tetapi Burkina Faso punya negara. Boleh faham tuan sekalian? Okey, yang tu buah mula. Baik, jadi banyak doa tu lah kita baca yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tidak akan mempersia-siakan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, banyak tempat mustajabnya doa, kan? Dan di antara tempat mustajabnya doa lagi apa tuan-tuan? Iaitulah dalam semayang. Dalam semayang memang nama pun as-salatu, kalau bahasa Arab lah, as-salatu lughatan ad-du'a. Semayang tu daripada segi bahasa, makna dia adalah berdoa. Kerana kita mula semua dengan doa. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Lepas tu kita doa dengan doa apa tuan sekalian? Doa iftitah. Betul tak? Doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Itu juga doa. Kan? Apa lagi doa tuan-tuan sekalian? Ketika mana kita nak rokok juga kita bertasbih kepada Allah. Lepas tu kita sujud tuan-tuan sekalian bertasbih kepada Allah. Itu juga merupakan doa. Waktu kita bangkit di antara dua sujud, Rabbighfirli, kalau tuan-tuan baca betul-betul waktu tu. Kan semayang ni tuan-tuan dia kena hayati. Pasal itulah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang duk mengarang kitab Siyarus Salikin dan Hidayatus Salikin, dia kata waktu kita nak semayang, kalau kita nak dapat khusyuk, iaitulah kita hudurul qalbi, kita menghadirkan hati kita, kita faham betul-betul apa yang kita baca dan kita hayati benda yang kita baca, barulah dia akan main rasa khusyuk tu. Kita duk baca Rabbighfirli, betul tak tuan sekalian? Apa maksud dia? Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni, ya Allah kesianlah kat aku ya Allah. Nampak tuan sekalian? Kita ada masalah macam-macam. Tuan-tuan, hak mai ke surau ni bukan semuanya tak ada masalah, betul tak? Mesti ada masalah mai. Walaupun duk tengok kita lagu duk jegir, tapi otak tak ada di surau ni. Dia duk fikir dia rumah tu tadi aku bergaduh dengan bini aku tadi ni, dia halau aku mai, saya balik aku nak abang apa tahu kat dia. Lalu dia fikir lagu tu. Tak tak? Rabbighfirli warhamni wajburni, ya Allah bagilah kekuatan kepada aku, ijbar kekuatan kepada aku, kan? Wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah darjat aku ya Allah. Walaupun atas dunia orang tak kenal kita, sekurang-kurangnya di sisi Allah Taala Tuhan kenal kita. Kita nak yang tu tuan-tuan sekalian, kan? Atas dunia ni orang tak peduli, kan? Al-wujud kal adam, ada pun macam tak ada. Yang pilah ada pun macam tak ada. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, walaupun penduduk bumi tak kenal, tetapi penduduk langit kenal kita. Nampak? Yang tu yang kita mau, kan? Irfa'na, ya Allah angkatlah darjat aku ya Allah di sisi kamu ya Allah. Warfa'na wa'afini, ya Allah bagilah kepada aku afiat, ataupun bagilah kepada aku keampunan, kan? Afini afiat, kekuatan, sihat tutup badan. Wa'fu anni, ampunilah aku ya Allah, bagilah kemaafan kepada aku ya Allah kalau aku dah buat salah. Tuan-tuan, yang tu aja. Kalau betul-betul kita duk faham, kita duk baca Rabbighfirli warhamni, kan kita duk baca tu, kan? Yang tu baca pergi betul-betul lah. Jangan duk Rabbighfirli, duk biak Tuhan biak kat kita. Yang tu pun nak kena mengaji juga pergi betul, kan? Jadi itulah doa dalam semayang tuan-tuan sekalian. Doa dalam semayang. Dan di mana tempat mustajabnya doa? Nabi kata, ulama kata ada dua tempat berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tak mana tuan-tuan sekalian? Keseluruhan tempat berdoa. Doa tuan-tuan sekalian dalam hati lah, jangan duk berdoa kok mulut apa ni pula. Kan dalam hati. Nak doa bahasa Melayu dalam hati. Antara dia ketika mana kita sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah azza wa jalla fa huwa sajidu fa akthirud du'a, Nabi kata. Akrab ni akrab ni apa tuan-tuan sekalian? Karib. Kan kita kata ni kawan karib saya ni. Karib maksud apa? Dekat. Kan? Dekatnya aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah, dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala fa huwa sajid, maka ketika mana dia sujud. Nabi kata waktu sujud fa aksirud du'a, maka berdoalah banyak-banyak waktu sujud tu. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ni
Mana-mana sujud kita boleh sujud, tuan-tuan sekalian. Tetapi di orang kata apa, lebih ikhtiyat, langkah berhati-hati kita berdoa ketika mana sujud yang terakhir. Pasal nak doa panjang. Korang-korang bila bangkit-bangkit tu kita tahu dah panggung-panggung kepala tu tahiyat akhir dah. Kalau buah mula dia dah sujud lama, tuan-tuan sekalian, bangkit-bangkit rakaat ke berapa, tak jahanam kita. Orang belakang ni duk tunggu nak subhanallah ya, mengaji kitab Muniatul Musalli lama dah. Dia kata makmum boleh tegur tu imam. Kalau tu imam duk jadi blur kan, jadi tak apa nak faham masuk ayat ke apa, tegurlah subhanallah. Dia duk kira nak sub ya. Kan? Duk subhanallah hujung tu, subhanallah tengah ni, subhanallah. Dia pun duk blur rakaat ke berapa, kali-kali belakang. Hampa jadi imam payah kan. Dia bohong tu. Lagu tu mudah cerita, tak ada mengaji, tidak kan. Jadi yang terakhir ni sujudlah kita, doalah kepada Allah Taala. Baik. Yang kedua, tempat berdoa tuan-tuan di mana? Iaitulah ketika mana selepas daripada tahiyat akhir, sebelum daripada bagi salam. 4 doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Siapa tuan-tuan buat apa doa ni? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku minta lindung daripada azab kubur, ya Allah. Wa a'udzubika min azabi jahannam, aku minta lindung daripada azab api neraka jahannam, ya Allah. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku minta lindung daripada fitnah hidup dan mati, ya Allah. Wa a'udzubika min fitnatil masih ad-dajjal, aku minta lindung daripada fitnah masih ad-dajjal. Tak benar ni yang Nabi suruh kita baca, tuan-tuan sekalian. Boleh tuan-tuan nak baca doa dia pun boleh. Allahumma inna ala zikrika, ya Allah bagilah kekuatan kepadaku untuk aku selalu ingat kamu. Ala zikrika wa syukrika, untuk aku selalu bersyukur kepada kamu, kan. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bagilah kekuatan untuk aku nak bagi cantik amalan-amalan aku, ibadat-ibadat aku. Tu pun kita boleh baca juga doa. Kan, bacalah tuan-tuan sekalian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam bab sembahyang tu. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, doa itu satu lah. Dan yang kedua saya nak sebut juga, kita ni dah masuk bulan Rejab. Jadi kita nak kena tahu juga apa makna Rejab. Kan, Rejab ni orang dok panggil Rejab. Ada nama Rejab pun, ada orang buat nama. Kan, Haji Rejab kan. Haji Rejab bin Sya'ban kan. Apa nama tu? Mudah kira orang dulu mudah ya. Kan, orang dulu kira zaman-zaman apa nama dululah, zaman-zaman sorak beranak duk tulis di pejabat polis tu. Nama apa ni? Bu Rejab sudah bin Sya'ban. Mudah tuan sekalian kan, kita pun Rejab je. Lah ni orang nak buat nama ni fikir sampai sakit kepala otak, betul tak? Lah kali sampai tak tahu dah nak buat nama apa, tu duk pi gabung pula nama pula. Nama pak apa, nama mak apa dia? Nama anak tu. Kan? Nama pak nama Adam, mak nama Maryam. Anak buhayam, kita mudah lagi kan. Payah sangat nak sembang-sembang. Jadi begitu. Betul tak tuan sekalian? Dia jadi pelik sampai tu imam pun kata waktu nak belah mulut ni nak buat nama apa? Buat nama ayam, mudah kata. Pasal apa? Ayam ni pak dia Adam, mak dia Maryam. Oh, ayam. Itu tuan sekalian, dia jadi pelik lah ni. Allah. Lepas tu nama pula dia cukup panjang. Betul tak? Nama Siti dah lah, Siti Nur pula dah lah, Nur. Lepas tu macam-macam lah, Syarifah lah, Hayati. Contoh. Tuan-tuan kata ada kata tuan-tuan pula. Syarifah, Hayati, Alam, Syah lah, Bana, apa semua ada lah belakang tu. Binti, tuan-tuan, sampai 5-6 nama. Yang nak parah nanti, laki dia, aku terima nikahnya kawan ni bin kawan ni sangkut hak saksi 25 ni, dia kira ulang ya. Saksi 25 ni. Betul tak? Ang silap je ulang. Tuan kesian kat orang. Jadi nama mudah ya. Nama-nama anak Nabi. Nabi Fatimah, nama anak Nabi. Nampak tak tuan sekalian? Yang tu mudah, Fatimah. Dah nak bubuh juga. Nur Fatimah Hamdani Wilayah Putri. Apa dia tahu? Siapa Jawa. Cek IC tengok duk belah Aman Jaya ya. Jawa kot mana. Ya Allah. Tuan-tuan, baik. Jadi dalam bulan Rejab yang dikatakan makna Rejab, Rajaba yurajibu. Rajaba yurajibu maksud dia mengagungkan, bulan yang agung. Kan, dan bulan yang agung. Pasal apa yang dikatakan bulan yang agung? Yang ni mula-mula cerita dululah, zaman dulu punya, waktu zaman masyarakat Arab dahulu, mereka mengagungkan bulan Rejab ini.
Mereka mengagungkan bulan Rajab ini, dan benda ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dia hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi kata as-sanatu isna asyara syahran. Nabi kata setahun ada 12 bulan. Nabi kata minha, di antara bulan 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan hurum. Bulan hurum ni bulan haram, dan bulan haram. Bulan haram ni makna dia bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dihormati. Itu maksud dia. Bukan perkataan haram yang kita duk guna di Sungai Petani ni. Itu haram tu haram lain. Boleh faham tuan sekalian? Kita ni haram ni macam-macam. Ustaz tu sopa haram ada juga kan. Kata kat ustaz pula dah. Betul, ustaz tu mai. Haram tak mai? Apa maksud dia tu? Haram tak mai tu maksud apa? Haram mughalladhah apakah? Ada macam-macam. Kan, jadi haram ni maksud dia apa tuan sekalian? Haram ni maksud dihormati. Saya pun dulu sebelum duk belajar apa semua duk ingat apa mak lah, ayah, tok wan lah, kata ni kami nak pi buat haji di tanah haram. Kita pasal apa tanah haram pula? Baik tu duduk pi duduk di Malaysia, Malaysia halal, sana haram. Tu duk fikir gitu tuan sekalian. Duk fikir rupanya haram tu bukan maksud haram supaya kita faham tu. Dan kita pun tuan-tuan sekalian menggunakan perkataan haram ni pun salah juga. Dia dah cara kita guna tu. Haram tu maksud dihormati. Bagi kita yang tak biasa tahu benda ni, dia pergi Mekah kan lah boleh pergi buat umrah lah apa semua. Dia turun daripada maktab dia, kan ada teksi warna putih tu akan tunggu kita ke bawah tu. Ya Haj, dia panggil kita, ya Haj. Kita tak buat haji lagi, baru buat umrah. Dengar panggil Haj tu, buka dada sampai itik ansar. Ya Haj, ta'al ya Haj, haram. Dia kata, dia nak habaq kata Masjidil Haram. Kita kata haram, betul dia ni kata kat aku. Tadi hang panggil aku haji, dah haram lah. Biar kata aku jalan kaki tak apa. La, haram. Dia kata aku tumbuk hang bergaduh pula dengan reba tu pasal duk haram tu tak habis-habis. Dah bukan maksud tu, makna dia haram tu Masjidil Haram lah. Kan? Kita jangan nak buat cerdik sangat. La, Kaabah ada video kutu pula, dia pun duk garuk kepala Jahannam. Kan? La haram Kaabah. Mampu kan? Haram tu maksud Masjidil Haram lah. Okey, boleh faham tak sekalian lah? Tapi mai orang Melayu kita dia pandai mereka tuan sekalian. Kita kalau kita naik kita naik kapal terbang, kita akan turun di mana? Di Jeddah lalunya, betul tak? Di Jeddah. Pandai daripada pergi mereka tu. Haram campur dengan Jeddah. Mai kepada jadi haram. Tu saya tak mahu sebut budak-budak dah. Lagi dia kata ya ampun. Tapi tuan-tuan perkataan tu elok. Cuma mai kepada kita dia jadi tak elok. Betul tak betul? Saya tuan-tuan sebut tu ustaz haram je. Mai dah tu ustaz. Mampu saya. Baik. Hurum di sini adalah jamak kepada haram. Haram ni adalah mufrad. Mufrad ni maksudnya singular, lepas tu plural dia adalah hurum. Baik. Nabi kata minha arba'atun hurum, ada dalam 12 bulan ini adalah ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun. Nabi kata 3 bulan daripada 4 itu adalah berturut-turut. Nabi kata apa dia yang berturut-turut? Iaitulah Zulqi'dah. Tu bahasa Arab Zulqi'dah. Kita yang duk baca Zulqa'dah. Kita lah tu. Kan orang Arab tak sebut pun Zulqa'dah. Orang sebut Zulqi'dah. Lepas tu Wazulhijjah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak apalah kita gunalah Zulqa'dah, tuan-tuan tak pernah faham pula kan. Apa ustaz Kaedah lidah pendek. Kata kat kita pula lidah pendek. Bukan dia. Tak apalah Zulqa'dah pun Zulqa'dah lah. Bulan haram adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. 3 bulan ni tuan-tuan yang berturut-turut ini adalah bulan haram, bulan yang dihormati. Wa Rajabu Mudhar, Nabi kata, dan Rajab Mudhar itu allazi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu disebut sebagai Rajab Mudhar. Orang Arab dulu panggil Rajab Mudhar. Pasal apa Rajab Mudhar? Kerana apa tuan-tuan sekalian? Mudhar itu adalah salah satu daripada suku-suku Arab. Suku-suku Arab. Suku Mudhar ini antara orang ataupun antara suku yang mereka cukup jaga pantang larang dalam bulan Rajab. Mereka jaga semua. Mereka jaga. Adat dalam bulan Rajab tu mereka jaga. Apa dia yang tak boleh dalam bulan Rajab ni? Antara dia tak boleh untuk nak berperang. Tak boleh menumpahkan darah.
Pada bulan tu 4 bulan ni pekat jadi bagus semua tuan-tuan sekalian. Maki orang pun tak kena tampak kepala pun renyih ya. Kan? Pasal apa hang renyih? Tak apa, habis bulan ni aku tampak balik kepala hang. Lagu tu ya. Macam kita bulan puasa lah, betul lah. Kan bulan puasa orang duk maki kita ni, kau-kau punya duk maki. Sabar, sabar aku puasa ni, aku puasa. Oh, tabang. Bagus hang nak, tak apa. Aku buka puasa aku maki hang balik. Kan rupanya tunggu nak buka puasa, kan duk tahan macam tu. Dan Nabi kata allazi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab ni dia di antara bulan Jumada, bulan Jamadil Awal dan juga bulan Sya'ban. Dia di antara dia itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suku Mudhar adalah suku yang paling menjaga kehormatan bulan Rajab. Kerana ada ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah, Tuhan sebut dalam surah At-Taubah. Yang ni tadi Nabi SAW sebut, yang ni Allah Ta'ala pula sebut mengenai bulan-bulan ni. Apa kata Allah Ta'ala? Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan indallah di sisi Allah Azza wa Jalla isna asyara syahra, 12 bulan. Maknanya yang kita duk pakai lah ni 12 bulan, di sisi Allah Ta'ala juga benda tu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang mana bulan tu telah ditetapkan di dalam kitab Allah, iaitulah di dalam Al-Quranul Karim. Yauma khalaqas samawati wal ard, benda ni bukan mula, benda ni Allah Ta'ala tetapkan 12 bulan ni semasa khalaqas samawati wal ard. Waktu Allah Ta'ala buat langit dan bumi tu, Tuhan buat bulan sekali, Tuhan letak bulan-bulan perkiraan ni ada 12 bulan. Dia bukan main kemudian tuan-tuan sekalian. Maknanya daripada dulu dah ada dah yang kata bulan-bulan ni. Cuma dia tak ada lah orang kata tersusun macam mana yang tersusun pada zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ni yang kata bulan hijrah ni. Pasal itu disebut sebagai bulan hijrah kerana berpandukan kepada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat bulan hijrah ni? Iaitulah digagaskan ataupun ditimbulkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi bulan-bulan ni ada tak ada zaman dulu? Zaman dulu dah ada dah. Cuma tidak tersusun macam mana yang disusun oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni orang yang bagus. Sayyidina Umar ni orang yang hebat tuan-tuan sekalian. Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata apa? Kalaulah ada Nabi selepas daripada aku, tentu engkaulah Nabi itu wahai Umar. Nabi kata macam tu. Dan Sayyidina Umar juga tuan-tuan sekalian, dialah orang yang menggabungkan salat tarawih secara sendiri-sendiri pada zaman Nabi, mai pada zaman dia gabungkan bagi semayang, untuk semayang berjamaah. Dulu tarawih tuan-tuan sekalian dia buat asing-asing. Sebab Nabi SAW kalau ikut sunnah Nabi, yang kata Nabi buat ni, Nabi cuma keluar sembahyang tarawih 3 malam aja. Lepas tu malam keempat sahabat duk tunggu, buat tak keluar ni, sahabat tunggu. Malam pertama tak ramai orang ikut Nabi. Malam kedua dah mula ramai. Malam ketiga lagi ramai orang duk ikut Nabi. Dan Nabi tak keluar malam keempat. Pasal apa Nabi tak keluar malam keempat? Kita pakai model ni kan. Kita main surau pun 3 malam ya. Dia kata hang mengaji tak habis. Dia kata kat dia kata tak nampak lama tak. Tu dia hampa mengaji tak habis. Tu dia lah. Nabi keluar berapa malam? Hang tak dengar ustaz tu kata berapa malam tu? Ustaz tu 3 malam. Aku 3 malam aku ikut sunnah Nabi. Hang ikut siapa? Aduh berdebat macam tu pula. Dah bukan cerita dah macam tu. Apa Nabi habaq apa tuan-tuan. Bila sahabat Nabi hari yang keempat Nabi tak keluar, dia duduk tunggu sampai ke tengah malam tak keluar tuan sekalian. Dia bertanya, ya Rasulullah, pasal apa tak keluar semalam kami duduk tunggu ni? Ini bahasa saya gunalah kan. Nabi kata apa? Aku tak mau benda yang wajib, benda yang sunat ini diwajibkan ke atas kamu. Sebab waktu wahyu duk turun. Bila wahyu duk turun, takut Allah Subhanahu wa taala kata pula Muhammad difardukan ke atas. Difardukan maknanya benda wajib. Difardukan ke atas kamu solat tarawih dan juga ke atas umat kamu. Mampu kita. Nabi ke mana tuan-tuan kalau difardukan? Tara hak 5 waktu ni pun boleh buat dekat 3 ya. Tak apa nak ni angguk. Tempat lain bukan tempat tuan-tuan. Betul tak betul? Tak boleh buat dekat 3 ya. Tu pun gagah buat 3 tu sampai semelit tuan-tuan sekalian. Kan tu tambah kalaulah di fardu lagilah tuan-tuan sekalian kan. Allahu akbar. Yang puasa hak 30 hari fardu tu pun kadang-kadang dia main miss ada juga kan.
demai gastrik lah, macam-macam demai gastrik lah, demai sakit kepala lah, aku tak boleh, aku dah doktor duk pesan dia kata haji jangan duk puasa sangat. Dia pesan kat kita pula, haji jangan duk puasa sangat, kata ni kena makan juga, mau tengah hari makan pila sikit, sebab tu aku tak puasa. Gastrik tu sebenarnya bukan gastrik, gas tu ada tapi trik tu yang banyak. Tu tak tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi tabarakallah. Baik, itu Sayyidina Umar. Lepas dia kumpul-kumpul, dia kata apa? Ni'matu bid'ati hadhihi. Dia kata inilah sebaik-baik bid'ah yang aku buat. Maksud dia apa? Inilah perkara yang Nabi tak buat tapi aku buat, dan benda ni adalah benda baik, benda baik. Boleh faham tuan sekalian? So dia dah, kalau dah sahabat Nabi sebut macam tu, maknanya dalam soal bid'ah ni tak ada masalah. Hari ni bergaduh tuan-tuan sekalian kan, ustaz ni dengan ustaz ni bergaduh. Tu yang kita buat, aku penin lah yang mana satu aku nak turut. Lah aku duduk di rumah kamu dah kata. Duduk di rumah, duduk tengok apa nama. Kan jadi penin. Betul tak? Panggil ustaz ni dia hantam ustaz tu, panggil ustaz tu dia hantam ustaz ni. Yang mana satu ni? Dia jadi semuanya ikut Nabi, dua-dua ikut Nabi tapi pasal duk bergaduh. Jangan buat macam tu tuan sekalian. Kalau macam tu dia jadi kapal ni jadi bocor tu ya. Kan naik kapal nak pergi ke satu tempat tu betul semua orang nak pergi tu, tapi dalam kapal duk bergaduh tak sampai bocor habis semua. Kan jadi apa nama, terimalah siapa yang ada ilmu, siapa yang mengaji. Kita jadilah macam mana resmi padi, macam mana tuan-tuan pun tahu kan, resmi padi ni lagi banyak buah lagi menunduk dia. Kita mengaji ni untuk nak perbetui diri kita, bukan kita nak buka diri kita, nak abang kata kita betul. Tu dua benda yang berbeza tu. Mengaji untuk nak perbetui diri, bukan mengaji nak abang kata aku betul, hang salah. Sebab Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i pernah kata apa? Dia kata ra'yi sawabun wa yahtamilu khata'a, wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu sawaba. Dia kata ni pandangan aku, dia kata ni, dan pandangan aku ni betul, dia kata, tetapi kemungkinan pandangan aku ini salah, dia kata itu. Dan pandangan orang lain tu salah, tetapi kemungkinan pandangan orang lain tu adalah betul. Apa maksud daripada kalam Imam Syafi'i ini? Menghormati orang. Hang ada ilmu, silakan hang buat cara hang yakin cara hang. Aku ada ilmu, aku mengaji, aku yakin, aku buatlah cara aku. Cuma jangan mempersalahkan di antara satu sama lain. Tuan-tuan, malaikat maut nanti bila kita mati, dia takkan tanya macam mana hang bergaduh dengan dia siapa menang. Malaikat maut tanya gitu ke? Malaikat maut bukan wrestling punya orang. Betul tak betul? Kan dia cuma akan tanya pasal apa bergaduh, sedangkan hampa ni ikhwan, hampa ni bersaudara, bergaduh orang. Boleh nah? Baik. Kita berhenti azan dulu ke apa je dah? Terus nah? Terus. Okey. Berapa kita nak berhenti? 12 boleh? Nampak gaya sangat ni dengar 12. Boleh ah? Dengar slow boleh belah pada kat belakang pula boleh belah tak apalah tuan-tuan boleh, saya tak boleh kan, saya nak kena balik kan ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, pasal apa nama Mudhar? Mudhar ni adalah suku Mudhar yang paling menjaga kehormatan dalam bulan Rajab. Baik, ini berdasarkan kepada ayat Allah Ta'ala sebut apa? Tuhan kata, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala 12 bulan, dan benda ni ditetapkan dalam Al-Quran, dan benda ni telah diadakan oleh Allah Ta'ala masa buat langit dan bumi dulu. Dan Tuhan kata minha arba'atun hurum, dan dalam bulan-bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Sama tak dengan hadis tadi? Sama dengan hadis Nabi. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman ke atas diri kamu dan ke atas orang lain. Kan? Apa maksud dalam 4 bulan ni? Bulan apa tuan-tuan sekalian? Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ingat 4 bulan ni. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan ni. 4 bulan ni Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu zalim diri kamu dan jangan menzalimi orang lain. Apa maksud dia? Jangan duk buat benda-benda tak elok dalam bulan-bulan ni. Dalam bulan lain boleh buat benda tak elok lah? Tak, maksud dia bulan ni bila kita buat orang kata kita jaga diri kita, dia menjadi satu bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita nak bulan-bulan yang lain lah, berterusan lah. Sama macam bulan puasa tuan sekalian, tidak. Allah Ta'ala hadirkan kepada kita kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu berpuasa sebulan, Tuhan bagi kat kita. Jadi sebulan tu sekurang-kurangnya amalan baik yang kita buat itu akan berlangsung kesinambungan dia tu pada bulan Syawal, pada bulan selepas daripada tu. Boleh faham? Ni tuan-tuan sekalian, habis-habis bulan Ramadan tu,
Dalam bulan Ramadan tak tikam nombor ekor, bulan Syawal tikam terus. Tak sebulan aku tahan dia tahu. Dia tu rebak muka pula. Sebulan aku tahan tu. Tahan tak apa. Tahan ada bunyi ta, bukan ta. Tahan tu maknanya memang betul-betul kan. Jadi bukan macam tu kan. Jadi sama macam bulan ni 4 bulan. Jangan kamu zalim diri kamu dan jangan kamu menzalimi orang lain. Baik. Apa kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman? Imam Baihaqi kata apa? Kalau orang yang buat dosa dalam bulan ini, dosanya, balasan dosanya berganda-ganda dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Rajab ni kalau kita buat dosa, balasan dosa. Sebaliknya mukhalafah ada juga. Nak apa? Begitu juga dengan amal-amal yang saleh. Barang siapa yang buat amal saleh, Allah Ta'ala akan menggandakan pahala dia dalam bulan Rajab. Boleh faham tuan sekalian? Dan ada pandangan ulama yang menyatakan bahawasanya pahala, satu pahala tuan-tuan sekalian, dalam bulan Rajab siapa buat benda baik akan digandakan sebanyak sab'ina, iaitulah 70 kali pahala. Dalam bulan Rajab kita dapat berapa? 70 kali. Dalam bulan Syaban kata ulama kita akan digandakan sekali buat 700 pahala Tuhan bagi. Manakala dalam bulan Ramadan iaitulah 1000 pahala yang akan digandakan kepada kita kalau kita buat kebaikan. Boleh faham tuan sekalian? Jadi siapa yang buat sembahyang subuh kan, man adda sab'ina faridah, siapa yang buat sembahyang subuh, pahala yang dia dapat seolah-olah dia dapat pahala 70 kali sembahyang subuh. Siapa yang buat sembahyang maghrib sekali dalam sembahyang dalam Rajab ni, seolah-olah dia dapat pahala sebanyak 70 kali. Siapa yang buat maghrib, isya dan sebagainya, seolah-olah dia dapat 70 kali. Boleh faham tuan sekalian? Tu pun nak kena urai sikit lagi ni. Maknanya jangan tuan-tuan kata mai sembahyang subuh hari ni sekali, lepas tu 70 hari lepas tu baru mai pula. Dia kalau kumai esok 140, dia kalau kumai lusa 210, kalau kumai lagi 280. Woi banyak hantar dah. Kata kalau aku mati pun Tuhan hutang aku. Tuhan hutang pula faham. Pandai-pandai pula kan. Allahu akbar. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar ni, apa yang kita dapat? Itu soalan dia tu. Bila kita dengar ni apa yang kita dapat? Kan dengar lu syok gitu, syok nak dapat 70. Benda tak nampak, betul tak? Benda tak nampak yang digandakan di sisi Allah Taala. Baik. Saya nak tarik satu. Bila dengar macam ni, dia merupakan satu peluang dan kesempatan Tuhan bagi kat kita, yang mana umur kita makin meningkat, maknanya umur kita sudah semakin singkat. Faham tak sekalian? Umur makin meningkat, maknanya umur kita sudah semakin singkat. Betul tak? Ada orang umur 70, ada umur 80 kan. Umur 80 dah saya ni, umur 80 dah, agak-agak berapa tahun lagi nak hidup? Tu soalan dah. Saya 70 Ustaz, 70 dah, lama lah Ustaz. Agak-agak berapa tahun lagi nak hidup? Tuan-tuan sekalian, maknanya lagi meningkat umur kita, lagi singkat masa kita untuk hidup di atas dunia ni. Betul tak tuan-tuan sekalian? Mana ada orang hidup 150 tahun, ada ke? Tak nak ada lah. Queen Elizabeth, apa Elizabeth yang baru ni kan, berapa umur dah? 106 kalau tak silap saya. Tu pun dah tak larat dah. Tiba-tiba tuan-tuan pula di Aman Jaya ni ada 150 umur. Jalan berapa bewak lah kalau 150 pun. Tak boleh pi dah tuan sekalian. Mercik dah, berak mata ceruk pun. Tu pun gagah duk minta, ya Allah bagilah aku umur 150. Nak buat apa tuan sekalian? Kan? Saya kan nak keluar benda pelik tuan-tuan gula budak-budak tu ada kan. Betul tak? Tuan-tuan minta panjang-panjang lah. Cukup lah dekat mana Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita boleh beramal dan kita mati dalam keadaan masih lagi beramal. Silakan. Boleh faham? Baik. Soalan yang saya nak sebut tuan-tuan. Bila tuan-tuan dengar pahala berganda ni, kita ingat balik hadis Nabi kata apa? Nabi kata la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kita duduk di padang mahsyar nanti, tapak kaki kita tidak akan berganjak ke tempat yang lain melainkan kita ditanya dengan 4 soalan. Tu soalan dia tu. An umrihi fima afnahu. Nombor 1, Tuhan tanya umur aku bagi kat hang buat apa dengan umur ni? Allahu akbar tuan-tuan. Balik muhasabah tengoklah. Kan sagi keluar kita pun nak balik rumah senyap, balik rumah aku umur ni Tuhan bagi aku 50. Agak-agak aku lekat di surau At-Taqwa ni baru berapa tahun. Nampak tak sekarang?
Kira-kira lah baru 3 tahun aku lekat alhamdulillah ni. Lepas tu hak 43 tahun ni duduk tanah. Nampak tu sekalian? Duduk lekat atas lori tanah Palang Merah waktu tu. Tidak sih. Waktu tu duk berjimba-jimba waktu tu kan. Nampak tak? Baru 3 tahun. Agak-agak tuan-tuan 3 tahun boleh cover ke? 47 tahun hak Tuhan bagi umur kat kita tu. Tolaklah 15 dah umur balik, tolak 15. Tuan-tuan kira tengok agak-agak. Kalau Tuhan tanya, hang mula baca Quran bila? Betul-betul hang istiqamah dengan Quran bila? Saya sebelum saya mati, ya Allah, mati umur 75. Contoh dia, sebelum saya mati umur 70 saya dah mengaji apa semua. 5 tahun hang mengaji, aku bagi umur kat hang daripada berapa puluh tahun. Hang buat apa? Tuhan tanya kita. Kita nak jawab apa tuan sekalian? Tak tahu kau tuan-tuan pandai duk jawab, duk kilas Tuhan pula. Alah Tuhan, relax. Lu buat relax lagu tu, hang makan kuah ha? Faham tak tuan sekalian apa saya abang? Maknanya sempat ke tuan-tuan nak ligan ni? Khatam Quran sudahlah. Cerita panjang-panjang lah. Umur kita katalah, macam saya ni umur 40 lah ni. Umur saya 40. Sepatutnya saya khatam Quran dah 40 kali dah. Persoalan dia, saya khatam ke tak Quran tu? Betul tak tuan sekalian? Saya tanya, tu saya tahu jawapan tu. Tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan pun kata umur 70. Sepatutnya khatam Quran 70 kali. Kalau Tuhan tanya aku bagi hang umur 70, hang khatam Quran berapa kali? Dia kata khatam tu apa Tuhan? Hang mampu ya, khatam pun tak tahu. Nampak tuan sekalian? Allahu Rabbi. Yang tu, daripada kita duk sembang, duk kata kat kawan ni, duk kata kat kawan ni macam-macam lah apa, karut sembang. Kita peduli kat ni dulu. Ni kesempatan Tuhan bagi kat kita. Apa dia tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rejab ni 70 kali. Maknanya kalau kita boleh khatam Al-Quran sekali, pahala yang kita dapat seolah-olah 70 kali kita khatam Quran. Ini peluang dia. Buatlah kebaikan banyak-banyak. Okey, sebab nak jawab tu an umrihi fima afna. Tuhan kata aku bagi hang umur tu, hang buat apa dengan umur hang ni? Yang kedua, kata Nabi SAW, wa an jismihi fima ablahu. Tuhan bagi jisim. Jisim ni Tuhan bagi tangan, Tuhan bagi mata, Tuhan bagi telinga, Tuhan bagi kaki, Tuhan bagi hidung, Tuhan bagi semua ni, semua merupakan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Tidak sekalian? Dan benda ni adalah hakul intifa', hak untuk kita manfaat, ambil manfaat daripada semua pinjaman Tuhan dekat kita ni. Dia bukan hakul imtilak, dia bukan hak untuk kita milik. Tangan kita ni bukan hak kita. Betul tak tuan sekalian? Kalau tangan ni hak tuan-tuan sekalian, kita boleh ejeh ni. Sekejap aku nak ejeh bagi lenguh sikit. Kan? Kita boleh simpan tangan ni, jangan buat main ke surau kita simpan dalam peti air, esok pakai balik. Kan? Tuan-tuan ingat Robocop ke? Kan? Nampak tak? Kalau betul-betul hak kita. Mata ni kalau betul-betul hak kita tuan-tuan sekalian. Saya ni bukan teringin nak pakai spek mata, tapi bila dah jadi lagu ni, bolehkah saya ejeh? Tak apa, aku tengok pakai spek mata, aku nak ejeh guna screwdriver mata aku bagi cerah sikit. Bolehkah? Sebab hak aku. Bolehkah kita kata lagu tu? Tak boleh. Mesti bukan hak kita. Mulut tu bukan hak kita. Telinga bukan hak kita. Ini pinjaman Allah. Bila Tuhan bagi pinjam, macamlah tuan-tuan atas dunia ni, kalau tuan-tuan pinjam sesuatu daripada kawan, pinjam kereta lah, tiba-tiba kita bawa kereta, accident, tuan-tuan sekalian. Dia kata, pasal apa accident kereta aku? Dia kata, bukan kereta hang, kereta aku. Kita pula dah pinjam, kita kata hak kita pula. Dia mesti tanya kita, pasal apa accident, hang minyak hang bubuh dak, lepas tu hang pitang mana? Tuan punya kereta, sebab dia yang bagi pinjam dekat kita. Wajar tak wajar dia tanya soalan tu kat kita? Wajar. Kita kata, tak pergi kat aku lah, dah aku pinjam jadi hak aku. Boleh ke lagu tu? Tobat tak boleh. Macam tu juga Tuhan. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dalam surah Yasin, benda ni semua akan dipersoalkan di hadapan Allah. Tuan-tuan pun duk baca, al-yawma nakhtimu ala lagu lupa, al-yawma nakhtimu ala ahad. Lebih ahad pada. Dia duk ingat kalau Allah ahad ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari tu Tuhan kata al-yaum, pada hari itu nakhtim ni kami kunci mulut mereka, tak boleh bercakap. Afwahihim, famun, mulut kita ni tak boleh bercakap. Wa tukallimuna, yang hanya boleh bercakap bagi pihak kita ni, nak dakwa kita ke, nak tolong kita ke, aidihim, daripada perkataan yadun, tangan. Wa tashhadu, yang akan menyaksikan, yang akan jadi saksi ke atas kita apa dia? Wa tashhadu arjuluhum, rijlun, kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia ni.
Tuan-tuan jangan ingat, tangan yang kita duk bangga dengan tangan kita, dia nanti nak tolong kita. Kalaulah kita gunakan tangan banyak buat benda baik, dia akan tolong kita. Tuhan akan tanya tangan ni, wahai tangan, Tuhan akan tanya, atas dunia dulu banyak mana hang duk bersedekah ke orang? Tangan nanti akan jawab. Macam mana cara dia nak bercakap tu, tuan-tuan suruh fikirlah macam tu. Tapi yang pastinya Tuhan kata dia akan bercakap. Sekali balik di rumah dia buat begitu, tangan dia cakap begitu pula. Kan? Bini kita bersepah apa? Jadi apa ni? Lorat dengan apa? Pegang-pegang. Oh, Omicron. Bini kata, oh, kena Omicron. Dia buat lagu tu pula. Lagi dia balik cakap, dia buat lagu tu pula. Ni, hanya dia buat leceh. Dah aku tak buat leceh. Dia cakap lagu tu jadi gila tu. Lepas tu jangan dopi dah. Ceramah malam tu, ustaz tu lepas balik ramai pakai jadi gila cakap seorang-seorang. Tuhan kata, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat satu benda yang kamu tak tahu, kerana semua benda tu akan dipersoalkan di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran kita. Sama' kan kita, pendengaran kita kan kita lepas sembahyang, sami'allahu liman hamidah. Sama' ni pendengaran kita ni. Basar, penglihatan kita, mata kita, hati kita, fuad, hati kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tuhan kata, semua benda ni Tuhan nanti akan tanya. Telinga kita, saya tuan-tuan duk kepak depan cermin pula. Dia buat cakap lagu tu pula. Kan, telinga hari ni dengar apa? Aku tak dengar apa pun. Dia buat cakap apa nama Doraemon lagu tu mampu. Boleh faham tak? Telinga nanti akan bercakap. Tapi tuan-tuan jangan, tak kira bertanya, bini ada nampak mulut tak di telinga aku? Dia bertanya lagu tu pula. Bini tak pernah nampak je pun tak apa. Kan? Mata kita nanti akan bercakap. Macam mana cara nak bercakap? Jangan tuan-tuan tanya. Yang pastinya Tuhan boleh bagi bercakap. Macam mana Tuhan bagi mulut kita boleh bercakap, macam itulah Tuhan bagi telinga, kaki, tangan semua boleh bercakap. Benda ni dulu pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah tanya Nabi SAW ketika mana Nabi habaq kata, Nabi kata tudnash wa tursalul amanah, ketika mana dibuat amanah, lepas tu dibuat dengan rahim, silaturahim di kiri kanan titian sirat itu, kemudian ada orang yang berjalan seperti mana kilat, kalbar, kilat, pum, dia berjalan duk atas titian sirat laju. Lepas tu Sayyidina Abu Hurairah dia tanya, ya Rasulullah, macam mana yang kata berjalan macam kilat tu? Kan? Jadi Nabi tanya Abu Hurairah, hang pernah tengok kilat tak? Dia tanya. Abu Hurairah kata pernah. Macam tu, kalau hang tengok kilat macam mana lajunya kilat, macam itulah berjalannya orang yang di atas titian sirat. Yang ni bagi orang-orang yang ketika mana dengar agama, dengar semayang apa semua, dia cepat. Jadi dia akan berjalan cepat. Macam mana pancaran ataupun panahan yang dikatakan panahan kilat itu. Kan? Lepas tu ada sahabat tanya juga, nanti ketika mana kita berada di padang mahsyar, ada orang yang berjalan menggunakan muka dia. Abu Hurairah dia tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana yang kata berjalan menggunakan muka ni macam mana? Nabi jawab, Nabi kata, kalau Tuhan berkuasa bagi kamu jalan guna kaki, Tuhan juga berkuasa bagi kamu jalan guna muka. Maknanya tuan-tuan, di padang mahsyar ni ada banyak golongan. Bukan takat orang hak duk boleh berjalan, ada orang hak merangkak pun ada orang hak menyolong pun ada orang berjalan guna muka pun ada. Allahu Akbar, ya kan? Jadi yang inilah yang kita minta kepada Allah, permudahkan urusan kita di akhirat nanti. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang seterusnya, bila Nabi kata yang kedua tentang jisim, tentang jasad kita ni, semua akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, harta kita mai daripada mana ke mana kita belanjakan. Ni benda ni Tuhan akan tanya tuan-tuan. Jangan duk bangga sangat dengan harta yang banyak, sebab kebanyakan ayat-ayat Al-Quranul Karim menceritakan penyesalan manusia pada dua tempat. Satu, tak buat amal soleh. Yang kedua, tidak bersedekah, tidak menginfakkan harta mereka. Menyesal tuan sekalian. Kita duk baca banyak dah ayat tentang orang yang menyesal. Antara dia apa? Tuan-tuan baca pagi Jumaat, Rabbana walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, dalam surah Sajdah kan, tuan-tuan kan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kan Tuhan kata apa? Kalau kamu tengok orang-orang yang mujrim, orang-orang yang buat jahat, orang-orang yang lara atas dunia, orang-orang yang lalai, depa ini akan nakisu ru'usihim, depa akan tunduk kepala depa di hadapan Allah tanda menyesal tuan sekalian.
Dia kata apa? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok dah, kan, wa sami'na, kami dah dengar, ya Allah, farji'na, irji'na, raja'a, rujuk apa makna? Kembalikan kami atas dunia ni, ya Allah, bagi saat kami naik atas dunia ni saat aja. Pasal apa? Na'mal salihan, pasal kami nak buat amal yang soleh. Inna muqinun, kami dah yakin dah. Dulu ni kami duduk dengar kuliah ni, dengar lagu tu lah, tak apa nak yakin. Tapi bila nampak depan mata kami, yu'ta bi jahannam, kan kita baca dalam surah Al-Fajr, kan, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam, ketika mana mai api neraka jahannam depan kita, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu zikra, hari itulah baru kita fikir, Allahu akbar, api neraka duk mai menggelegak dah depan kita ni. Hei, macam manalah aku atas dunia dulu, aku lara atas dunia dulu, aku tak buat macam-macam dia mai, kan, dia akan main betul-betul menyesal kita buat tu, tapi menyesal pun sudah tidak memberi apa-apa manfaat kepada kita. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kan, ayat ni dalam surah Al-Munafiqun kalau tak silap saya. Tuhan kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Ni manusia, hampa dah kata lah ni, ada sedikit kata, infaklah kata tu. Takat mana boleh infak tuan sekalian. Macam mana sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia ni ketika mana Nabi kata, okey, lah ni Islam memerlukan infak daripada hamba semua. Siapa yang nak infak di jalan Islam, di jalan dakwah, silakan. Sayyidina Abu Bakar dia infak separuh, dia infak seluruh harta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ambil semua. Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa yang hang tinggal kepada diri hang daripada keluarga hang? Dia kata, cukuplah Allah wa Rasul, cukuplah Allah dan Rasul yang ditinggalkan kepada aku. Nampak tak? Mai Sayyidina Umar bagi separuh daripada harta, kan. Mai Sayyidina Osman, dia bagi separuh daripada Sayyidina Umar. Jadi dia bagi tuan sekalian. Kita pula janganlah duk ikut Sayyidina Abu Bakar. Islam tak suruh macam tu, kan. Tiba-tiba kata ada pengurusi masjid, kata pengurusi surau, kata imam, kata siapa-siapa nak infak apa-apa untuk masjid bulan puasa ni boleh. Dia bagi ke semua, dengan rumah-rumah apa semua. Lepas tu haji bagi ke semua, haji nak lena ke mana? Saya lena di surau boleh kot. Lena di surau tu suruh jadi macam tu. Jangan gitu. Agama kata infak, takat mana kita mampu silakan kita infak tuan sekalian. Sebab apa? Sebab benda ni semua kita akan tinggalkan. Dan Nabi kata apa? Min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapat harta tu? Tuhan akan tanya kita. Ni termasuklah kita kerja, betul tak betul kerja kita, bagi hak mana yang ada kaki tangan awam kerajaan apa semua ni, benda tu lah. Betul tak betul kita panskap pukul 8 kita keluar pukul 5, betul 8 antara 8 sampai pukul 5 tu, betul tak betul kita buat kerja? Kalau kita panskap tu ruyuk tak tahu ke mana, sekali pukul 5 orang nampak muka pula, lepas tu tiap bulan duk jolok duit, ambil duit duit gaji. Benda tu Tuhan dia akan tanya. Tidak, apa saja kerja tuan-tuan sekalian lah, menega pun tuan-tuan sekalian, Tuhan akan tanya, harta ni mai tang mana menega ni? Adakah kita berniaga tu mengikut benar perniagaan kita, ataupun kita mengambil kesempatan berniaga yang gharar, yang yang menipu? Benda tu Tuhan akan tanya. Boleh tuan sekalian Baik. Tak apa nak manggur sebab pukul 9 lah. Kan? Pukul 12 kan? Tak apa, tak anggur pun tak apa, saya buh pukul 12. Insya-Allah. Baik. Lepas tu Tuhan kata, wa min ainak tasabahu wa fima anfaqah, ke mana hang belanjakan? Tuhan akan tanya. Ni di rumah kita buat pagar besi sikit punya besar tuan sekalian. Bukan kata pencuri tak boleh masuk, nyamuk pun tak boleh masuk, bukan? Pagar sikit punya besar, 3 juta harga pagar. Lepas tu atas tu ada patung kita pula, pakai seorang Superboy yang patung kita tu. Tak ni haji buat apa ni? Dia kata biar pergi aku, harta aku. Tuhan nanti akan tanya. Tuan sekalian, benar tu. Jadi apa yang kita nak infak apa semua, manfaat kepada orang. Pasal apa yang menyesal? Orang menyesal pasal apa ni? Pasal apa mereka menyesal? Yang pertama, penyesalan tentang harta ni. Ni saya banyak saya sebut dah. Yang pertama, kita cari orang lain guna. Betul tak betul? Tuan-tuan sikit punya berdarah hidung-hidung punya duk cari harta. Betul tak? Bila mati siapa guna harta? Anak-anak. Betul tak betul? Ada tak anak-anak kata, kami tak boleh, kami sedih pak kami meninggal, jadi harta ni kami tak mau guna sekupang pun. Pemohong ya. Betul tak betul tuan sekalian? Angguk tengok kan? Ada tak ada tahu ustaz, saya anak saya soleh belakang, saya nak buat leceh kan, kata aku tu pula. Anak saya ni, saya kata kalau saya mati harta ni aku nak bedak pergi ke hangpa, faraid ke hangpa. Anak saya kata, ayah saya tak mau.
Saya tak gamak nak makan harta ayah. Ayah mati takkan kami gamak. Ada ke anak lagu tu? Main nak luku pala 3 dah. Tobat tak ada tu tak betul. Kita duk batuk pun dia kata ayah wasiat siap-siap mudah. Ada lagu tu pun ada. Tu tak betul. Maknanya kita pulun je harta, depa tolong perhabis. Tu tak betul sekalian. Yang pertama. Yang kedua, kita cari harta. Banyak harta kita dapat, tapi tak semua harta kita dapat guna. Betul tak betul? Tuan-tuan beli kereta, ni selalulah saya buat contoh juga. Beli kereta. Kereta ada berapa tempat duduk? Ada 4 tempat duduk, betul tak? Tuan-tuan duduk 4 tempat ke? Tobat dak, duduk tempat driver je. Rugi tak rugi ada sebelah dengan belakang tu? Lah kali pi kat kedai kata, boleh saya nak yang tempat duduk satu je. Kan ada? Ada. Dalam bonet tuan-tuan pernah duduk? Tak pernah pun. Rugi tak rugi ada bonet? Reta tuan-tuan ke tak bonet tu? Hai balik duk fikir, gila ke tu ya. Bilik air tuan-tuan sekalian, di rumah buat rumah sikit punya besar. Bilik ni sampai 7, betul tak? Bilik air 5, betul tak? Tuan-tuan duduk berapa bilik? Sebilik tu ya, betul. Ada tak malam ni bilik nombor 1, esok bilik nombor 2, lepas tu lusa pula tidur dalam bilik air. Ada ke? Tak ada. Atas bumbung pernah tidur lah. Atas halang ke pernah tidur. Kalau buat lagu tu maknanya betul-betul dia manfaatkan harta. Yang tu baru betul. Betul tak? Baju pun tuan-tuan beli penuh almari. Pasal apa malam ni pakai selai, awak tak pakai satu almari mai? Pakai tu dia sikit punya besar. Haji, pasal apa pakai? Aku tak mau kufur nikmat. Ada kalau gitu? Tak ada. Nampak tak? Itu macam mana kali-kali dia tu kan? Allah. Baik. Jadi harta hak kita banyak pun kita tak guna semua. Tidak sekalian. Kita guna sikit je. Yang ketiga pasal apa kita menyesal? Sebab banyak harta kita cari, kita yang nak kena jawab, sedangkan orang lain hak guna dia pun tak kena jawab pun. Anak kita dia bukan kena jawab. Dia duk pediah harta kita, dia tak kena jawab. Kita duk kena jawab, betul kan? Hak kita ketinggal kat dia tu. Kan ni sebab Nabi abang Allah Taala tanya ni, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, wahai manusia, harta ni mai mana dan ke mana hang infakkan harta ni? Agak-agak kita nak jawab apa? Yes, saya tak tahu Tuhan, hak tu benda tu saya dah bagi kat anak saya dah, bagi dia lah jawab. Ada nak jawab gitu tuan sekalian? Tuan-tuan ingat Tuhan duk bertuas ah. Kan? Tak ada jenuh lah kita nak jawab. Yang keempat, soalan yang keempat. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu pengetahuan, tentang apa background kita. Kita cikgu ke, kita ustaz ke, kita engineer ke, kita kontraktor ke, kita apa-apa tuan-tuan sekalian, semua benda ni kita tahu, betul tak? Kita tahu dengan pengetahuan yang ada pada kita. Adakah benda ni mendekatkan kita kepada Allah ataupun menjauhkan kita kepada Allah, ataupun dengan ilmu yang kita ada ni kita boleh ambil kesempatan, kita boleh pemurung orang. Macam saya tuan-tuan sekalian, saya tak ada ilmu bengkel. Tuan-tuan jangan duk ingat ustaz nanti kena tanya, ustaz kena tanya banyak sikit. Tak, Tuhan pun akan tanya. Ni kereta ni hang perbaik apa semua, hang kata kereta ni nak kena overhaul carburetor dia apa semua ni. Tiba-tiba hang tak buat pun. Benda Tuhan kata, yo, carburetor rosak ni tadi. Lepas tu cuci sikit dengan berus gigi apa semua, buh otoso bagi melit bas bit, dia kata ni saya dah tukar baru. Rupanya tak tukar baru. Benda tu Tuhan tak tanya ke? Tuhan nanti akan tanya, sebab ilmu hang memang mekanik, ilmu hang tentang ilmu kereta, Tuhan nanti akan tanya. Nampak tuan sekalian? Duk pemurung kita macam tu. Jadi apa saja kerja tuan-tuan, semua Allah Taala nanti akan tanya. Sama macam kalau kerja doktor pun, Tuhan nanti akan tanya. Hang betul tak betul dalam duk bagi MC kat orang apa semua ni? Dah pasal pesakit tu beli, jual habis. Tuhan akan tanya. Nampak tuan sekalian? Jadi benda-benda macam tu. Apa saja profession kita, semua Tuhan akan tanya tuan sekalian. Jangan duk kira orang agama itu Tuhan tanya. Orang agama lagi lah awal kena tanya. Ni orang hak tak agama pun, bukan bidang agama pun, Tuhan nanti akan tanya. Itu 4 benda tuan sekalian. Jadi bila mai bulan Rejab ni kita nak cover balik, betul tak, tentang umur kita tu, banyak-banyak buat amal ibadah. Baik, seterusnya tuan-tuan, dan kelebihan bulan Rejab juga, dia di antara bulan-bulan yang ni dah terlepas lah. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa balaghna annahu kana yuqal, sesungguhnya telah sampai kepada kami hadis-hadis yang aku kaji. Imam Syafi'i kata, inna du'a yustajabu fi 5 layal, sesungguhnya doa itu amat dimustajabkan pada 5 malam, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, fi lailatil jumu'ah, pada malam Jumaat. Pada malam Jumaat banyak-banyak berdoa kepada Allah. Sebab apa? Malam tu mustajabnya doa. Wa lailatul duha, wa lailatil adha, pada malam adha, malam hari raya kurban.
Malam tu kita duduk takbir apa semua, berdoa banyak-banyak. Wa lailatul fitri, pada malam Aid al-Fitri, pada malam raya, hari raya Fitri itu. Wa awwali lailatin min Rajab, pada awal bulan Rajab. Malam 1 Rajab, tuan-tuan sekalian, malam tu mustajabnya doa. Tapi dah 13 malam lah, betul tak? Malam 1 tu kita pun tak tahu ke mana. Jadi rugi kita. Lepas tu Nabi kata wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan pada malam 15 dalam bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, malam tu baca doa banyak-banyak tuan sekalian. Tempat tuan-tuan tak tahulah macam mana, ada tempat-tempat lain baca Yasin sampai 3 kali lah apa semua. Silakanlah nak baca 3 kali ke 4 kali ke, kan, baca bilah tuan sekalian, kan, jangan salah sudah, kan, cerita dia buatlah. Jadi berdoa banyak-banyak. Dan pada malam tu juga, malam nisfu Sya'ban, saya rongkaikan sikit, malam tu juga Allah Subhanahu wa taala yaghfiruz zunub, Allah Taala mengampunkan semua makhluk-makhluk, semua hamba-hamba dia, kecuali illa, melainkan 2 golongan. Yang pertama musyrikin awil musyahin. Yang kedua, yang pertama orang yang musyrik, buat syirik kepada Allah, dan yang kedua orang yang musyahid, yang duk bergaduh, yang bermasam muka. Tuan-tuan ingat ni, satu surau ni semua berkat baik sama-sama kan tuan sekalian. Kan? Betul dah. Kalau semayang nasib baiklah semayang enggang, kalau semayang rapat-rapat kena semayang kalau dia pula dah kan, enggang tak apa lah, kan tak nampak sangat musuh tu. Kena rapat tuan sekalian. Rapat kita duk lari. Dia pun kata Datuk Imam kita suruh rapat, aku rapat. Nak rapat pelabu duk belaga pelabu, dia pun duk lari tu, saya jadi begitu. Kaki pula duk rapat. Betul tak betul? Lah kali angkat kaki sebelah gitu ya. Kan? Duk sebelah tak cakap, walaupun semayang. Tuan sekalian nampak tak? Nak salam pun tobatlah hom dah. Tak arah nak duduk sebelah betul tak betul? Surau ni At-Taqwa ni, At-Taqwa Burkina Faso. Mesti punya. Kalau main tengok dia ni, Allahu Akbar. Sanggup pergi bilik ayak dulu untuk sekalian, bukan ada apa pun duk pergi kha duk buang kahak lah apa. Biar ada pula orang duk tu, dia balon sebelah kiri tak apa. Biar ada selang. Dia tak betul sekalian. Tak apa nak poni angguk, saya bergaduh pula. Memang lagu tu lah. Biasalah tu, di mana-mana pun di surau ke, di masjid ke, mesti ada punya orang masam muka ni. Kan, kalau zaman kita duduk bersalam dulu, kan zaman kita duduk bersalam dulu, habis-habis salam Allahumma salli ala, duduk salam. Dia main nak bersalam dengan kawan tu, dia boleh load lap pergi kot lain. Dia boleh kona, kawan tu boleh duduk kona pergi kot lain, macam tak ada apa. Tapi orang tahu kata mereka ni tak bercakap. Tapi malam tu nisfu Sya'ban, hang baca Yasin 837 kali pun Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan hang. Pasal apa? Pasal musyahin, hang duk bergaduh. Boleh faham tuan sekalian? Kita ni Islam ni nak bergaduh. Islam tahu kata orang Islam ni memang kaki gaduh juga. Islam bagi limit, kan? Permit nak bergaduh 3 hari ya. Tidak tuan sekalian? Bukanlah kata boleh, tapi dah nak bergaduh sangat, bergaduh lah. Tapi 3 hari ya. Maknanya dalam 3 hari tuan-tuan bergaduh tu, nak masuk hari keempat, nak kena bercakap balik. Kalau tidak, tak dapat keampunan Tuhan. Tegur sudahlah. Bukan duduk di kedai, Waalaikum salam, minum, okey, cukup. Tu kira bercakap tu. Sambung balik bergaduh 3 hari. Saya dah bercakap dah. Lepas tu nak sampai 3 hari. Abang sihat, renyah sikit. Lepas tu habis, sambung balik bergaduh 3 hari. Sampai ke mati. Kan? Sampai orang kata depa ni geng 3 punya geng, kan? Pasal apa? Pasal 3 hari bergaduh bagus sehari, 3 hari bergaduh bagus sehari. Buat dah nak bergaduh sangat. Tidak sekalian. Allahu Akbar. Itu 2 golongan. Baik. Dan peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Rajab. Sikit gitu sekalian iaitulah yang pertama, hijrah muslimin ke Habasyah. Ini hijrah yang pertama ke Habasyah. Habasyah ni siapa dia? Raja tuan-tuan sekalian. Raja An-Najashi. Tuan-tuan pernah dengar kan? Raja An-Najashi. Daripada dia lah kita semayang ghaib, kan? Semayang ghaib. Nabi SAW dia semayang semayang mayat secara gaib ni ke atas An-Najashi. Kan bila kita dengar ada sahabat kita meninggal jauh, kita tak ada nak pergi, jadi kita boleh buatlah semayang gaib di sini ni. Baik. Lepas tu yang kedua, apa peristiwa penting dalam bulan Rajab yang tuan-tuan tahu? Iaitulah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang ni peristiwa antara terbesar intipati kepada Isra' Mi'raj adalah tentang salat. Tuan sekalian, banyaklah hadis tu. Tak apalah, nanti tuan-tuan panggil ustaz lain suruh cerita bab Isra' Mi'raj tu. Tuan-tuan pun duk dengar selalu dah, betul. Isra' Mi'raj tu dengar selalu dah. Lepas tu pertemuan yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, Nabi sampai ke Madinah, ataupun waktu tu disebut sebagai Yasrib. Golongan Ansar ni tengok Nabi, Allah tala'al badru alaina. Yang tu yang dia baca tu kan, dia jumpa Nabi. Benda tu berlaku dalam bulan Rajab.
Lepas tu juga di antara peralihan kiblat, tuan-tuan, sebelum kita menghadap kiblat kita ke arah Masjidil Haram, kiblat kita ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Dan benda tu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga menyatakan benda tu terjadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat asar waktu tu, bila Allah Taala kata fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka alihkanlah pandangan kamu ataupun kiblat kamu ke arah Masjidil Haram. Tukar waktu tu. Pasal itulah kalau kita pergi Mekah tuan sekalian, dia ada sebut sebagai Masjid Qiblatain, kan ada Masjid Qiblatain. Lepas tu tuan-tuan sekalian, yang kelima, strategi perang Badar itu dibuat dalam bulan Rejab, dan perang Tabuk itu terjadi juga dalam bulan Rejab pada tahun 99 Hijrah. Baik. Yang seterusnya, apa pentingnya bulan Rejab ni juga? Dia merupakan gerbang kepada bulan Ramadan. Sebab itu kita minta Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebab ni mulalah ni persiapan kita dah kena mula dah tuan sekalian. Bukti kata kita ni tak ada persiapan bila masuk bulan Ramadan apa dia? Agak-agak tuan-tuan sekalian, apa dia tuan-tuan sekalian? Bukti dia adalah tak selesai benda-benda yang melibatkan fiqhus siyam, iaitulah fiqh puasa, tak selesai. Betul tak? Korek hidung tak habis-habis lagi. Mai bulan puasa orang tanya, "Ustaz, korek hidung betul tak?" Hak tu soalan tu lepas dah ada dah. Betul tak betul sekalian? Allah Ustaz, saya nak tanya sikit. Tanya apa-apa? Saya tak bangkit suang Ustaz. Jadi macam mana semayang saya? Puasa saya ke mana? Soalan tu lepas dah ada dah. Maknanya ni bulan Rejab ni dah mula buat persediaan dah. Kalau bulan Rejab ni tuan-tuan dah mula persediaan, dengan puasa sunat dah mula kita buat, dengan baca Quran dah mula kita buat. Masuk bulan Ramadan okey tak tuan-tuan sekalian? Kita dah ada dah, orang kata apa, dah ada stamina dah, fit dah badan kita untuk kita nak jumpa bulan Ramadan. Pasal tu kita boleh perhabis dalam 30 hari. Sebab tak ada tu lah yang main dekat 10 hari lah. Dia main 10 hari semangat betul sekalian. Betul tak betul? Kira surah At-Taqwa ni semayang sampai keluar tu. Betul tak? Aku tak apa betul tak ada orang ke surah ni? Kan? Mesti ada, betul tak betul kan? Penuh. Sampai tu imam pun kena semayang di pencung. Tu imam sampai lambat waktu tu. Dia quit dah, dia nak masuk jalan. Dia kata ni lambat duduk belakang. Dia kata kat dia. Dia tu imam. Dia kata aku imam lah datang, baru dia buka lorong tu sekalian, dia boleh main duduk depan. Allahu Rabbi. Kalau dia tak abang dia imam, hang duduk lambat, hang duduk belakang lah kata. Mana cik kita duduk main lambat, duduk depan pula. Nampak? 10 hari. Tuan-tuan tengoklah benda tu. Kita duduk tengok ni surah At-Taqwa ni jadi halui. Jawatan kuasa habis-habis malam pertama kita nak kena minta peruntukan dekat pilihan raya ni. Bagi besar sikit surah kita. Hang tak nampak tu ramai sikit punya. Tuan-tuan jangan bimbang. 10 hari lepas pada tu surah akan makin lama makin membesar kembali. Tengok 10 hari yang terakhir kosong. Betul tak? Kosong. Hatu bila belakang tu fadlan minallahi wa ni'mah. Tu kan sampai nak putih awak tengkuk ni. Tok Imam kali-kali, "Oi, kita dua yang malam ni hantar kali-kali sungguh dua. Lah kali berhenti makan ketupat dua orang tu ya. Kita tunggu, kita dengar lagu Dendang Perantau, bukan? Ni kita buka YouTube, kita bagi bubuh lah suara Masyari Rashid ke apa ke, apa yang rakam di Masjidil Haram, bubuh tang ni daripada duduk nyembang dua orang tu. Kan? Di rumah kata tu imam baca panjang, mana panjang apa duduk kena ketupat tang tu. Siapa suruh tuan-tuan tak mai? Betul tak betul? Tengoklah tahun ni nak jadi tak jadi lagu tu. Allahu Rabbi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Sulaiman Uyainah, dia kata, jangan kita jadi sombong. Orang yang sombong ni apa? Orang yang sombong adalah orang yang ketika mana dipanggil baru main masjid. Tak ada persediaan, tahu? Kan? Jadi orang yang tidak sombong adalah orang yang tidak dipanggil tetapi dia hadir ke masjid. Maknanya mai awal sebelum dengar azan. Itu baru orang yang tidak sombong dan dia ada persediaan. Kan? Bila ada dengar azan, dengar qomat apa semua, kelang kabut lah. Tidak tersilan. Jadi Tok Imam pula baca doa, baca dah semayang pula rakaat yang pertama, kita pula main lambat waktu tu. Kita pula jenis tak boleh nak masbuk. Ni pun saya banyak tempat yang sebut kan. Bila masbuk ni tuan-tuan faham bila masbuk ni. Tok Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak mangkit buat satu rakaat ikut belakang. Tuan-tuan rasa apa? Dia rasa kepala ni besar belanga. Allahu Akbar. Kita seorang pula waktu tu orang tak ada. Orang pula astagfirullahalazim. Kali pula usaha kita pula atas bawah buat geling kepala lagu tu pula. Mampus. Jahanam, apa tak kena kat aku ni? Rupanya tak pakai seluar ke apa. Mana kita tahu waktu tu tengah duk semayang bagus kan?
Kita pun dah hang astaghfirullah, hang tumpulah ke depan. Ni hang duk kali pergi ke belakang apa pasal? Betul tak? Tadi pun saya pasal maghrib tadi. Saya pun saja dia buat kering lah, aku duk tengok astaghfirullah, dia tengok dia buat muka syurga lah. Baru lepas sembahyang buat muka syurga, duk tengok orang sorang ahli neraka belakang ni. Duk astaghfirullah, dia tengok wah. Tak nampak lah misal saya pakai mask. Tapi cara tengok kesian tuan-tuan orang belakang tu, dia naik masbuk. Jahanam bapak ni usia aku dah. Semayang apa? Dia main dulu. Semayang apa dah aku ni? Tadi rakaat ke berapa? Tahu dah. Dah kali. Assalamualaikum sambil berdiri. Semayang-mayang terus dia bagi salam sambil berdiri. Tak naya tuan-tuan buat perangai dia tu. Allahu Akbar. Cukup lah dekat tu. Saya tuan-tuan duk gelak. Saya duk ceramah, tuan-tuan duk gelak. Kan? Lepas tu kata Allah tak rasa Ustaz. Memang tuan-tuan duk gelak. Saya yang duk puasa ni sampai nak habis hongkong ni. Okey, jadi bulan Ramadan insya-Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kepada kita bulan Ramadan. Jadi Rejab yang kita bincang pada malam ni, antara kemuliaan dia merupakan gerbang kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Sebab tu doa tadi kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kan, sampaikan kepada kami bulan Ramadan al-Mubarak. Cukuplah dekat tu. Padanlah dengan tuan-tuan pun tak bagi tajuk. Jadi saya pun ikut dan saya lah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih kepada Ayahanda Tok Imam yang bagi kesempatan kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan di surau tuan-tuan ni, kepada jawatan kuasa surau dan kepada tuan-tuan juga yang orang kata apa, memang sporting betul lah tuan-tuan sekalian. Benda ya sonok juga bila kita duk ceramah ni tuan-tuan ada respon. Kan, ni saya duk ceramah lah kedua jegir gitu, buat lawak dia buat kering gitu, dia ni pasal apa, jadi gitu, dia ni pasal apa, lawak apa, haram tak lawak pun, pirah pibul gitu pula kat kita. Tuan-tuan tak boleh, sejam ni pun dia berasa sampai 18 jam tuan-tuan betul kan. Saja sembang sikit saya bukan nak main dah, mungkin dalam 30 tahun lagi saya main pula lah kot, jadi sembang bila sikit kan. Yang ni pun pernah jadi kak, ni pun banyak kali duk cerita lah di surau mana tu, Allah, surau hospital, GH hospital apa nama, lama lah cerita dia, lama dia panggil saya tazkirah zuhur waktu bulan puasa. Tuan-tuan, tazkirah zuhur bulan puasa ni memanglah kawan hak duk bagi tazkirah tu jadi syok lah bagi orang hak duk depan ni. Tazkirah tu lah sebagai bantai untuk dia. Tuan-tuan lah, tak ada tazkirah tak lena mata jegir, betul tak betul? Contoh dari Jumaat hak tuan-tuan waktu PKP hari Jumaat, tuan-tuan lena lah waktu zuhur tu. Tobat tak lena betul ya. Duk tengok handphone lah waktu tu, duk makan nasi lah apa. Tiba-tiba dah boleh PKP dah tak ada, dah boleh main sembahyang Jumaat apa semua. Waktu Jumaat lena dengar khutbah. Betul tak betul? Apatah lagi waktu Tok Khatib, innallaha wa mala, dia pun mula mata pun dia jadi mata daun ketum lah mata pun. Buka-buka nampak tongkat ni kan. Tok bilai tak tahu apa mana. Tak apa Tok Bilai tak ada aku lena tu yang lena. Kita tak nampak Tok Bilai. Betul tak betul? Samalah saya pun kena tazkirah Ramadan zuhur. Kita pun bagi duk bagi. Ada depan saya dekat 15 orang, tak silap saya kot, 15 orang. Depa ni duk tegak tu ya. Yang pakai collar warna merah, baju putih, t-shirt warna putih dia dengar tu. Kita buat lawak bapak ni haram tak gelak pun. Kata jahanam dah aku ni. Berpeluh dah kepala lutut ni. Kan? Setengah jam je mereka bagi saya tazkirah, setengah jam. Nama pun tazkirah, dia bukan ceramah. Kalau ceramah panjang lah, tazkirah setengah jam, 15 minit duk puasa. Lama ni aku ceramah ni, nak ada 15 minit lagi. Pok-pok ni haram tak gelak pun. Faham tak tuan-tuan? Dia buat kering gitu. Harun betul. Hak belakang apa semua tu biarlah, perangkat kaki lena pada belakang tu, hak depan ni dah 15 orang lah gotoh ni duk tegak. Habis-habis tu saya tanya mereka kan, saya tanya, tadi saya duk cakap hak depan ni hak pakai baju putih, baju ni siapa dia depan? Depa tu geng Bangla saya kata. Cleaner. Tampak depa cerdik sekalian. Depa letak pasal bapak ni memang tak tidur. Nak tidur mana depa pun tak faham. Memang betul lah saya tanya, buat lawak depa tak gelak. Lah gelak apa? Depa tak faham. Allahu Akbar. Tuan sekalian. Tapi tuan-tuan bukan Bangla malam ni kan? Bukan Bangla malam ni. So kalau tuan-tuan nak jadi Bangla, buatlah macam tu. Buat buka keras aku tu. Faham tak? Buat keras aku tu. Bangladesh lah tuan-tuan sekalian. Tapi lah Bangla pun banyak lah faham pasal kita orang. Okey, kita mesti dekat sana. Kita maaf lah banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum